Assalamualaikum dan hai, apa kabar semua? Semoga sihat selalu menjalani kehidupan seharian. Saya Kif Albaris, Talent Manager dari IDEM Studio. Seperti biasa akan berkongsi tips, info dan cerita dalam dunia modeling. Video kali ini saya akan berkongsi tips bagaimana sikap kita untuk menjadi seorang yang berjaya. Untuk menjadi seorang yang berjaya atau insan yang berjaya dalam hidup tidaklah semudah apa yang kita perkatakan ataupun apa yang kita rancangkan. Tak semudah itu. So kita perlu melakukan beberapa hal, terutamanya dari sikap kita sendiri untuk mencapai kejayaan. Okey, satu, jangan bandingkan diri kita dengan orang lain. Okey, sikap yang suka membandingkan apa yang ada pada orang lain dengan apa yang ada pada diri kita adalah satu sikap yang akan memberi impak negatif pada diri kita sendiri. So, misalnya, kita akan bertanya, kenapa aku tak ada hidung mancung seperti orang itu? Kenapa aku tak secantik, tak setampan orang itu? Okey, pemikiran yang seperti ini, yang sangat membanding-bandingkan apa yang orang lain miliki dan kita tak miliki, akan menjadikan diri kita negatif ataupun lama-kelamaan akan memandang diri kita ini seperti tak ada peluang untuk berjaya seperti orang lain. So, selagi kita membandingkan diri kita dengan orang lain, lama-kelamaan kita akan membenci diri kita. Dan kebencian itu akan menghancurkan diri kita sehingga kan tidak mampu untuk melakukan apapun untuk kejayaan hidup kita sendiri. Kalau kita nak bandingkan diri kita dengan orang lain juga, lihat kejayaan orang lain. Lihat benda yang positif pada orang lain. Kenapa orang lain boleh berjaya dan kenapa kita tidak? So, kita cari kenapa dia boleh berjaya. Jangan pernah bandingkan kelebihan orang lain dengan kekurangan kita. Percayalah, kecantikan dan ketampanan tidak menjamin kejayaan pada seseorang. Dan kekurangan juga tidak menjamin untuk kita terus berada di bawah ataupun selamanya kita tidak akan berjaya. Mungkin di sebalik wajah-wajah yang cantik, wajah-wajah yang tampan, usaha mereka terlalu kuat yang kita tidak tahu. So kita kena kaji dan kita kena selidik bagaimana usaha orang lain sebelum kita membandingkan kekurangan kita dan kelebihan orang lain. Di sebalik wajah cantik, wajah tampan, pasti banyak duri-duri yang tertusuk di kakinya sewaktu orang itu mewujudkan mimpi-mimpinya. Dan yang kedua, jangan halang diri kita untuk berjaya. Maksudnya, kalau kita nak dapatkan sesuatu, kita kena lakukan. Jangan mulakan sesuatu itu dengan alasan, aku tak boleh buat lah. Aku yakin pasti gagal untuk mendapatkannya. Okey, di situlah benda-benda negatif yang kita boleh nampak. Awak belum cuba, awak dah kata awak akan gagal. Macam mana awak boleh tahu awak gagal kalau awak tak pernah cuba? Belum cuba, belum tahu. So, cuba dulu. Sejauh mana anda mampu untuk melakukannya. Kalau awak gagal lagi, awak bangkit dan usaha lagi. Kalau gagal lagi, jangan putus asa, usaha, buat lagi. Yang penting, jangan halangi diri anda untuk berjaya. Jangan jadikan kata-kata aku bukan orang yang tepat untuk melakukan benda tu. Aku tak mampu untuk buat benda tu. Macam mana awak tahu awak mampu tak mampu kalau tak melakukannya? So, cuba dulu. Cuba. Tak rugi untuk mencuba. Bila awak dah mencuba, awak akan tahu proses untuk mendapatkan kejayaan.
Kalau awak gagal, cuba improvekan ataupun kaji apa yang membuat usaha ataupun proses awak itu gagal. So bila awak jumpa kelemahan-kelemahan itu, pasti akan ada jalan untuk menuju kejayaan. Yang ketiga, berani gagal. Sikap seperti inilah yang sangat penting ada dalam diri kita. Kita berani mencuba, biarpun mungkin akhirnya kita akan gagal. So kita berani menghadapi kegagalan. Kegagalan bukanlah untuk selamanya kita akan jatuh. Dari kegagalan itulah kita kena cuba mencari poin untuk kita bangkit dan perbaiki apa yang perlu untuk kita ke depannya. Kita cuba lagi dan cuba. Orang cakap, usaha tidak pernah mengkhianati orang yang bekerja keras untuk mencapai cita-citanya, mengejar mimpi-mimpinya. Yang keempat, usaha. Dalam kehidupan kita ni, kalau kita tidak berusaha, kita tak akan dapat apa yang kita inginkan, apa yang kita cita-citakan. So, kita usaha untuk mendapatkan apa yang kita nak dalam hidup kita. Kita usaha perbaiki apa yang perlu kita perbaiki untuk kita melangkah lebih jauh dalam hidup kita untuk berjaya. Tak kira dalam apa bidang sekalipun, usaha itulah sangat penting. Contohlah, kita tengah lapar, makanan dah ada depan mata, atas meja, tapi kita tak melakukan apa-apa. Kita just duduk diam, perhati makanan itu dan berfikir dan meminta dalam hati, oh masuklah dalam mulut, masuk dalam mulut. Okey. Adakah nasi itu akan masuk dalam mulut kita dengan kita hanya akan berharap seperti itu tanpa melakukan usaha? Tidak. Nasi itu tidak akan bergerak masuk ke mulut kalau kita tak ambil sudu, senduk dia dan masukkan dalam mulut kita. Dia tidak akan terbang sendiri dan bukakan mulut kita untuk mengunyahnya dalam mulut. So, maksudnya kita kena berusaha. Kita kena berusaha mengambil nasi itu, makanan itu dan masukkan dalam mulut. Barulah kita boleh makan dan tak lapar. Begitulah, kita kena berusaha untuk dapatkan sesuatu. Mudah. Yang penting kita kena berusaha, jangan malas untuk berusaha. Kena rajin-rajinkan diri. Yang kelima, jangan salahkan orang lain atas kegagalan kita sendiri. Bila kita gagal kena bersaing dengan orang lain, jangan salahkan orang lain kenapa kita gagal. Kita cari, kita bertanya pada diri kita, kenapa aku gagal? Kenapa dia boleh berjaya? Nah, di sinilah kita cuba berfikir positif. Jangan tutup hati itu dan menyalahkan orang lain. Kita berfikir positif. Macam mana dia boleh berjaya? Sedangkan kita ini pun telah berusaha dan kita pun telah melakukan apa yang dilakukan. Tapi yang kita tak tahu, di sebalik apa yang dilakukan itu, usaha dia berapa lipat ganda usaha dia daripada apa yang kita lakukan. Mungkin time kita tidur, dia tengah perbaiki kelemahan-kelemahan dia. Mungkin tengah kita berseronok-seronok, dia sedang melipat gandakan usaha dia, memperbaiki ataupun mencari formula macam mana dia nak berjaya. Di sebalik itu, so, jangan salahkan orang lain kenapa kita masih tidak berjaya. Jangan dengki, jangan cemburu dengan kejayaan orang lain. Kita kena buka hati, buka minda untuk melihat kejayaan orang lain itu dari segi positif. So, yang keenam, hargai masa.
Okey, masa adalah sangat penting dalam kehidupan kita setiap hari, dan masa ini berjalan dengan pantas tanpa menunggu kita pun. Okey, dia akan setiap saat, setiap detik dia berjalan. Kalau kita tak mengisinya dengan benda-benda yang berfaedah, kita akan ketinggalan jauh. So, kita hargai masa yang ada. Masa lapang kita isi dengan benda-benda yang positif untuk mencapai mimpi-mimpi kita, untuk mencapai atau mengejar cita-cita yang belum kita dapatkan. So, jangan beralasan seperti inilah. Nanti saya buat kerja tu. Nanti saya siapkan kemudian. Nanti esok saya lakukan. Jangan guna perkataan nanti itu untuk menghalang awak daripada berjaya. Bila awak mula gunakan perkataan nanti, kejayaan awak pun akan nanti dan tertunda. Orang lain dah terus ke depan, dah mendapat apa yang diorang nak. Kita masih dekat belakang, kita masih nanti dekat belakang. Kejayaan itu kita tak dapat lagi. So, jangan melewatkan masa, jangan menunda masa, jangan menunda waktu. Kita isi waktu-waktu yang terluang, yang lapang itu dengan benda-benda berfaedah, benda-benda yang boleh kita gunakan untuk mengejar impian dan cita-cita kita. So, hargai masa. Yang ketujuh, sikap yang perlu ada dalam diri kita untuk berjaya. Jangan mudah patah semangat. Bila kita berdepan dengan kritikan orang, fitnah orang, cacian orang terhadap diri kita, jangan patah semangat. Terkadang masyarakat ataupun orang di sekeliling kita ataupun orang-orang terdekat dalam diri kita sendiri pun ada yang tak senang dengan apa yang kita lakukan, ada yang tak senang dengan kejayaan yang kita dapat. So, disitulah akan bermula kata-kata kritikan, cacian, mencari salah kita. Jangan patah semangat untuk terus berjuang apa yang awak inginkan dalam hidup. Seandainya awak patah semangat di tengah-tengah perjuangan awak untuk mencapai kejayaan ataupun mengajar cita-cita awak dan awak tersungkur di tengah-tengahnya, orang lain hanya akan gelakkan awak dan orang tak akan hulurkan tangan dan memimpin awak untuk bangkit. So, itu yang mereka nak, melihat awak tersungkur dan jatuh. So, jangan patah semangat, jangan terluka dengan kata-kata cacian orang lain, kritikan orang lain. Memang sakit bila kita dikritik, kita dicaci dan kita difitnah, memang sakit. Tapi kita kena kuat, kita kena berfikir positif. Kalau bukan kita yang membela diri kita sendiri, siapa lagi? Sedangkan orang lain dah merejam kita dengan kata-kata yang menyakitkan. So, kita kena kuat. Kita kena kuat. Kita kena berjuang untuk diri kita dan kehidupan kita dan cita-cita yang kita inginkan dalam hidup kita. Bahagia dan kegembiraan itu ada di atas pilihan kita sendiri, ada di tangan kita. Kita yang memilih bahagia atau tidak, bukan orang lain. Oke, sekian saja video saya kali ini. Saya harap perkongsian kali ini memberi manfaat kepada anda. Semoga ada ilmu yang berguna untuk anda di luar sana. Jangan lupa share, like dan subscribe. Kita jumpa lagi di lain video. Jaga diri. Bye. Salam sayang.